Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Apa khabar? Baik ke? Dah makan? Belum? Kenapa tak makan? Diet? Gemuk je. Sorry. Okay, maaf geng. Malam ni macam biasa, kita teruskan program kita, projek kita 30 hari 30 story puaka. Pada yang baru join, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang dah lama join, thank you so much ya. Maafkanlah, saya ni memang gua kasar sikit. Jangan cepat-cepat touching tu, minta maaf lah ya. Janganlah terasa dalam hati. Dia konsep dia macam ni geng. Kalau orang gemuk cakap kau gemuk, tak apa. Aku gemuk, aku cakap kau gemuk, then it's okay, it's fair. Jangan orang kurus cakap dekat orang gemuk, tu tak boleh. Itu melanggar, orang cakap melanggar peraturan budak-budak gemuk se-Malaysia. So aku dibenarkan. Sebab apa? Sebab aku mengalami benda yang sama. Diet tapi gemuk je. Aku mengalami benda tersebut. Jadi tak, it's not a problem lah. Maaf saya janji tak buat dah. So kita akan teruskan projek kita pada malam ni bersama dengan sebuah cerita yang boleh dikatakan cerita ni agak menyeramkan. Tapi tak tahulah bagi korang seram ke tak, tapi bagi aku benda ni menyeramkan. Tapi yelah, cerita kenalah seram kan. Channel cerita seram kot. Kalau tak seram, baik aku buat National Geography je, kita cerita pasal cicak. Tapi before kita mulakan ni, aku nak beritahulah sedikit pasal cerita ni. Cerita pada malam ni agak panjang. Korang pun memang suka cerita panjang-panjang. Aku je yang tak suka. Sebab apa? Sebab bila cerita panjang ni lengoh mulut nak bercerita. Kadang-kadang lidah tu dah terjejeh, salah-salah, bertypo nak berborak. Sebab apa? Sebab panjang sangat berborak. Tapi disebabkan korang, kita akan cari cerita yang panjang untuk korang. Okay, so cerita malam ni tentang seorang akak ni. Akak ni memang orang cakap serba lawa lah. Akak ni duduk kampung je. Nama akak ni Akak Ain. Dan Akak Ain ni aku rasa dia seorang penulis novel kot, tak pun cerita-cerita cerpen. Sebab apa? Sebab cara dia bagi cerita dekat aku ibarat macam penulisan yang berhemah. Kalau dihantar karangan bahagian 2 tu memang full mark lah, sebab cerita ni memang sedap. Dan cerita ni betul-betul berlaku kepada Kak Ain sendiri. Sebelum kita mulakan cerita pasal Kak Ain ni, kita layan intro dulu geng. Pada malam ni dia tak ada pengenalan. Assalamualaikum, cerita seram ni bermula di bla 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 bla. Tak ada. Cerita ni terus dekat tengah-tengah. Sebab apa? Sebab asalnya memang Kak Ain ada settlekan sekali cerita pada awal. Tapi cerita awal tu cerita tambahan, tak seram, hanya hikayat hidup dia je. So aku terus kepada the main part. Boleh. Waktu tu dah malam tau. Kak Ain rasa macam tak mengantuk. Jam dah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Kak Ain waktu ni dekat ruang tamu seorang-seorang. Dia tengah duduk sambil layan TV. Tiba-tiba Kak Ain bangun. Dia pergi cek anak dia seorang demi seorang dalam bilik tidur. Waktu ni suami Kak Ain tak tidur tau, tapi berada dekat luar rumah, tengah borak dengan sepupu dia yang baru datang. Sepupu ni rumah dia ada situ juga, tapi dah lama tak jumpa. Borak memang lama, daripada pukul 10 sampai pukul 12. Macam-macam cerita dia buka. Kak Ain dalam rumah seorang-seorang dekat ruang tamu. Kadang-kadang dengarlah suami dia tergelak-gelak, terbatuk-batuk, terkahak-kahak. Biasalah lelaki ni kalau bercerita banyak menipu pada betul. So dah cek anak dia seorang demi seorang. Kak Ain duduk dekat atas kursi ruang tamu. Dia sambung tengok TV. Waktu ni dia pegang remote, dia tarik Pak cari channel, tengok TV apa cerita yang best. Tapi dah pukul 12 tengah malam, tak ada cerita yang best. So Kak Ain pun decide, okay lah, tak apa, aku buka je TV, biar jadi macam background music. Buka perlahan je. Dia pun capai sebuah novel. Dia baring atas kursi, dia baca novel. Waktu ni Kak Ain tengah menghayati novel tu kau. Ibarat macam kita baca novel, kita akan imagine kan, dia macam khayal dalam novel. So waktu tengah membaca tu, tiba-tiba telinga Kak Ain ni terdengar macam ada satu suara mendesis. Kau tahu suara mendesis tu macam mana? Suara yang Kak Ain terus daripada buku macam ni,
letak dekat atas dada. Dia tanya, bunyi apa tadi? Bunyi ular ke? Takkan dalam rumah ni ada ular? Terus Kak Ain duduk, dia tengok kiri dan kanan. Takutlah ada ular masuk rumah. Waktu dia tengah tengok kiri kanan, dekat atas, kat bawah, sebab risau. Kampung kan, kawasan rumah kampung, kadang-kadang ular bertenggek dekat atas. Orang cakap apa? Dinding-dinding rumah. Tengok cerita pasal ular je, aku punya bulu rumah dah naik. Aku ni takutkan ular lebih pada hantu, kau tahu tak? Kalau hantu muncul, sebelah tu ada ular, aku lari, aku jerit. Tapi lagi bukan sebab hantu lah, lagi sebab aku nampak ular. Memang aku tak boleh dengan ular, geng. Dah jenuh mencari, jenuh menjenguk-jenguk, tak ada pula. Mungkin aku kot yang salah dengar. Kak Ain pun sambung baring. Dia sambung baca novel tadi. Waktu ni dia cuba sedapkan hati lagi tau. Dia fikir, kita tak apa-apa, biasalah tu, mungkin bunyi apa-apa je lah. Tapi yang penting mungkin aku berangan je. Dan tidak lama kemudian, ayat sasra betul. Tak lama kemudian, Kak Ain ni dia terdengar bunyi petikan gitar yang agak pelik nada dia. Waktu tu Kak Ain hentikan bacaan buku. Dia pandang ke arah TV. Yang peliknya, TV yang sedang berlangsung rancangan sekarang ni tak ada scene main gitar pun. Kak Ain tengok TV, dia cuba detik, ada bunyi TV ke gitar ni? Tak ada pula. Dekat TV tak ada orang main gitar tengah rancangan memasak ni. Dan makin lama, bunyi petikan gitar tersebut makin jelas kedengaran. Bunyi gitar tersebut seakan mendayu-dayu, dan irama dia seperti irama zaman dahulu. Tapi Kak Ain cakap, irama yang dia dengar tu ibarat macam tak pernah dia dengar sebelum ni. Tak pernah dengar lagu yang macam ni. Kak Ain pun dia ambil remote, dia slowkan TV. Dan bunyi gitar tersebut makin jelas kedengaran. Kak Ain cuba dengar, daripada mana bunyi gitar ni? Dan waktu Kak Ain cuba senyapkan habis TV, sebab dia nak dengar bunyi gitar punya pasal, dia senyapkan habis TV, bunyi gitar tersebut tiba-tiba hilang. Waktu ni Kak Ain terus bangun. Dia bangun, dia berdiri, dia pergi ke arah pintu. Dia selak sikit lansir kat pintu tu. Dia intai suami dia tengah borak dengan sepupu. Tak ada pula gitar suami aku pegang. Sepupu aku ni pula tak pandai main alat muzik. Gitar pun tak ada dekat rumah dia. Daripada mana gitar ni bunyi? Kak Ain waktu ni dia tertanya-tanya dengan diri sendiri. Dia pun fikir lagi, takkanlah aku salah dengar lagi. Tadi aku terdengar bunyi ular, ni terdengar bunyi gitar pula. Tak mungkin lah, aku tak mimpi kan ni. Dia macam kau faham tak perasaan yang macam mamai. Dia macam mamai, macam ke aku mimpi lah ke tidak? Betul aku dengar tadi. Macam gitu. Kak Ain pun dia berjalan pergi ke dapur. Waktu ni dia fikir dia nak pergi minum air, nak clearkan balik fikiran dia. Dia pergi dekat kowe, dia tak ada air. Baru Kak Ain suara gelas ke mulut tengah minum air, lagi sekali tiba-tiba bunyi gitar tadi kedengaran. Kak Ain excited dengar bunyi gitar tu. Dia letak cawan, berlari dia ke ruang tamu. Dia cuba ikut dari mana datang bunyi gitar tu. Masa sampai dekat ruang tamu, Kak Ain pandang kiri kanan. Dia seakan mencari-cari dari mana arah bunyi tu. Dan waktu ni lah mata Kak Ain tertumpu kepada sebuah bilik yang tertutup rapat pintu dia. Bilik tu tidak berpenghuni. Dulunya bilik tu merupakan bilik adik ipar dia, tapi sekarang adik ipar dah kahwin, dah pindah dengan laki dia. So bilik tu tak ada orang, dah lama kosong. Waktu ni Kak Ain fikir, takkan bunyi gitar daripada bilik adik ipar aku. Dan waktu ni Kak Ain berdiri je depan pintu bilik tu. Dan memang betul, bunyi gitar tadi kejap-kejap kuat, kejap-kejap perlahan, kejap-kejap bernada sedih, kejap-kejap bernada rancak. Seakan macam ada betul-betul orang tengah main gitar dalam bilik tu. Waktu ni Kak Ain punya tengkuk ni dah berderau. Bulu roma dia dah naik, senang cakap. Kak Ain terus tutup TV, terus berlari menuju ke bilik. Masuk dalam bilik, dia baring atas katil, dia selubung selimut satu badan. Jantung dia ni berdegup kencang. Tak tahu kenapa dia boleh takut dengan bunyi gitar tu. Tapi dia dapat rasakan yang bunyi gitar tu
bukan dimainkan oleh manusia. Waktu tengah selukup dengan selimut ni, fikiran Kak Ain ni dia tak nak fikir bunyi gitar tu. Tapi bunyi gitar tersebut masih lagi sayup-sayup kedengaran. Waktu Kak Ain selubung tutup mata ni, dia terbayangkan ada makhluk yang tengah main gitar tersebut. Sebelum ni Kak Ain cerita, bilik tu selalu je dibuka, orang nak keluar masuk silakan. Tapi sejak ada satu kes ni, bilik tu sentiasa ditutup. Kes tersebut adalah satu hari, satu malam, Kak Ain lupa nak tutup tingkap bilik tersebut. Dah pukul 11 malam baru teringat. So bila Kak Ain buka pintu bilik tersebut, Kak Ain nampak betul-betul di tingkap bilik tersebut ada Pontianak. Pontianak sedang duduk di atas dahan pokok, betul-betul berhadapan dengan tingkap bilik tersebut. Sejak daripada tu, terus Kak Ain larang anak-anak dia untuk pergi ke bilik tu, pergi main ke apa ke, jangan masuk. Waktu Kak Ain selubung diri tu, dia hanya baca ayat suci Al-Quran. Dia minta perlindungan sehinggalah dia terlelap. Nak dicerita seramkan benda ni kan, bunyi gitar tu bukan sekali tau, tapi selalu kedengaran setiap tengah malam dalam masa beberapa hari berturut-turut. Ada masa Kak Ain ni macam terpukau tau dengan bunyi gitar tersebut. Dan ada masa juga bila dengar gitar tersebut, Kak Ain jadi resah, jadi tak tentu hala, jadi takut yang sangat-sangat. Kak Ain ni pelik tau. Dia pelik sebab kenapa setiap kali gitar ni berbunyi, mesti dia seorang je yang berada dekat kawasan tu. Suami kadang-kadang keluar malam, anak-anak tidur, barulah gitar tu berbunyi. Waktu semua dekat ruang tamu, dia tak bunyi. Dan Kak Ain pun macam tanya-tanya, adakah anak dia, suami dia dengar benda yang sama. Tapi lepas ditanya-tanya, tak ada. Hanya Kak Ain je yang dengar. Kalaulah diorang dengar bunyi gitar dalam bilik tu, mesti Kak Ain lah orang pertama yang tahu, yang diorang akan bercerita. Tapi tak ada. Ibarat macam memang Kak Ain seorang je yang dengar. Kak Ain ni jenis tak suka tau bercerita pasal benda-benda mistik dekat suami dia. Sebab apa? Sebab lelaki ni, bila contoh isteri cakap, bang, saya ni ada dengar lah bunyi gitar, tak tahu siapa yang main dalam rumah ni, mesti suami dia akan cakap, alah, tak ada apa-apalah, itu semua fikiran awak je, awak abaikanlah, tak ada apa-apalah, itu otak awak je tu, abaikan. Mesti suami dia akan cakap macam tu. Jadi Kak Ain ni rasa macam lebih baik aku tak cerita, aku simpan dekat diri sendiri je. Dan seminggu lepas kejadian tu, gitar tersebut berhenti daripada berbunyi. Sehinggalah beberapa bulan lepas tu, Kak Ain pun dah lupa tau pasal gitar ni. Tiba-tiba dapat call daripada adik ipar dia, cakap, hello Kak Ain, boleh tak kemaskan bilik orang, sebab orang nak balik lah dalam minggu ni, nak duduk sana dalam seminggu dua, nak melawat kampung, boleh ke Kak Ain? Kak Ain pun macam, okey, baliklah, nanti Kak Ain kemaskan. Lepas letak telefon, dia pergi masuk bilik tu, dia nak menyapu, nak kemas apa yang patut. Dia pun buka lah pintu bilik tersebut. Waktu ni memang dah lama gila bilik tu terbiar, lama tak ada orang. Memang berabuk bilik tersebut. So Kak Ain pun sapulah habuk-habuk dekat lantai, dekat almari, dipasangkan cadar. Waktu ni, masa Kak Ain tengah menyapu, pasang cadar semua tu, tak terlintas pun dekat fikiran dia tentang gitar tadi. Tapi waktu tengah-tengah menyapu sampah, sapu debu ni, Kak Ain tiba-tiba terasa diri dia macam meremang. Ibarat macam ada satu hembusan nafas berat menghembus di belakang tengkuk dia. Serentak itu, tiba-tiba almari baju yang berada dalam bilik tersebut terbuka dengan perlahan, dan terus menampakkan dalam almari tersebut ada sebuah gitar. Tapi gitar tu dalam keadaan yang pecah, terburai, hancur, terpotah dua. Kak Ain kenal betul dengan gitar tu. Dia fikir, dah lama aku tak nampak gitar ni. Ni gitar laki aku yang dulu ni. Macam mana boleh terpecah, terpatah dua ni? Ni mesti kerja anak-anak aku yang patahkan. Dia takut aku marah, dia sorok dalam bilik ni. Patutlah lama tak nampak gitar ni. Dan waktu ni, Kak Ain ambil satu plastik sampah. Dia pegang gitar tersebut. Dan bila dia sentuh je gitar tu, satu tangan dia macam ada kejutan elektrik, meremang satu badan. Waktu ni barulah Kak Ain teringat yang takkanlah gitar ni yang bunyi setiap malam dulu. Kalau dah pecah, terburai macam ni, macam mana dia masih boleh berbunyi lagi?
Tak logik. Terus Kak Ain kuatkan semangat. Dia ambil gitar tu, setiap sepihannya ada, letak dalam plastik, digumpalkan, diikat plastik tu, dia keluar rumah. Dekat beranda rumah, laki dia tengah duduk lepak sambil isap rokok. Kak Ain pun jalanlah melintasi laki dia, terus ke depan rumah, tempat bakar sampah. Rumah kampung je geng. So dah sampai tempat bakar sampah, dia buang gitar tu, letak atas tanah. Dia tanya laki dia, "Bang, abang ada mancis tak?" Laki cakap, "Ada, ni ambil lah." Kak Ain pergi ambil mancis. Dia hidupkan api dekat tempat bakar sampah tu. Waktu api menyala, tiba-tiba Kak Ain terdengar bunyi bunyi tersebut seperti bunyi pertama yang Kak Ain dengar dahulu. Bunyi seperti bunyi ular. Waktu tu Kak Ain terkejut, ada ular ke dalam tempat sampah ni? Dan bila dihayati, bunyi desiran tersebut datang daripada arah gitar yang dibakar. Kak Ain pun rasa macam sesuatu tak kena. Dia terus pusing ke belakang menuju masuk ke rumah. Tapi belum sempat dia langkah masuk ke dalam beranda rumah tu, suami dia tahan. "Ain, kejap, jangan masuk rumah lagi." Kak Ain tanya, "Kenapa bang? Kenapa tak boleh masuk rumah?" Laki dia berdiri. Laki dia pegang bahu Kak Ain. Laki dia cakap, waktu ni laki dia bacakan sesuatu, ditiupkan ke telinga belah kiri Kak Ain. Laki dia cakap, "Awak masuk InsyaAllah tak ada apa-apa." Kak Ain macam terpinga, apa yang laki aku buat ni? Dan bila Kak Ain masuk, Kak Ain terdengar laki dia bercakap. Tak tahu cakap dengan siapa, tapi dengar suara laki dia. Laki cakap, "Kau jangan ganggu rumah tangga aku. Kau keluar. Kau jangan pernah datang balik. Aku tak tahu kau daripada mana, kau daripada siapa, tapi jangan pernah menumpang dengan keluarga kami." Dan bila Kak Ain intai melalui celah-celah langsip pintu yang menghadap keluar tu, Kak Ain nampak yang laki dia tadi sedang memandang ke arah luar, ke arah tempat bakar sampah tadi, tapi tak tahu bercakap dengan siapa. Waktu ni Kak Ain tanyalah, "Bang, abang cakap dengan siapa?" Laki dia beritahu, "Biasalah, dekat dunia ni bukan kita je yang ada. Tak apa, insyaAllah dia tak ganggu kita dah." Dan sehingga kini Kak Ain bagi tahu yang dia tak tahu apa yang suami dia nampak, apa yang mengikut Kak Ain daripada tempat bakar sampah tu, apa yang ada dekat gitar tu. Tapi sejak pada hari tu, memang tak bunyi dah gitar setiap malam. Dan sehingga kini jadi misteri apa yang berlaku pada hari tersebut. Thank you so much pada mana yang sudi stay tengok cerita sampai habis. Aku hargai sangat-sangat geng yang mana support 30 hari 30 hari puaka ni. Korang memang the best, korang memang terbaik. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Ada banyak lagi cerita-cerita seram. Ada 30 hari aku nak settlekan cerita seram. Tak tahulah. Kalau mampu alhamdulillah. Kalau tergadai tengah jalan, jangan dimarah. Saya ni manusia biasa, hanya cuba untuk membuat yang terbaik. Bersastrawan pula aku malam ni. Cerita pada malam ni aku rasa agak seram, at the same time agak misteri. Jadi Kak Ain sekeluarga moga dilindungi. Pada korang semua, kalau boleh bilik tu jangan dibiarkan kerap sangat tak ada orang. Walaupun bilik tu kosong, cuba penuhkan dengan sesuatu supaya bilik tu sentiasa dimasuki oleh orang. Jadi that's all from me. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kita jumpa dalam cerita seram yang akan datang. Tapi korang kena ingat, jangan biarkan malam anda menjadi story puaka. Assalamualaikum. Selamat malam. Have a good day everyone.